Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hadi. Jadi dalam pertemuan kali ini saya akan membentang atau membuat suatu presentation tentang pelajaran sejarah tingkatan 4 yang ada pada bab 3, iaitu konflik dunia dan penduduk Jepun di negara kita. Tapi mungkin saya tak membahas tentang keseluruhan topik. Jadi mungkin saya hanya membahas tentang bahagian kecil dari topik bab 3 ni, iaitu pihak yang terlibat dalam penentangan kepada penduduk Jepun. Jadi mari kita masuk perjuangan rakyat menentang penduduk Jepun. Jadi dalam perjuangan rakyat menentang penduduk Jepun, saya rasa lebih baik untuk saya bagi tahu dulu sebab kenapa terjadinya penduduk Jepun. Korang pun pasti tak tahu kan. Jadi sebab terjadi penentangan terhadap penduduk Jepun adalah, salah satunya adalah pemerintahan tentera Jepun yang amat kejam ketika itu. Saking kejamnya tentera Jepun pada waktu itu, dan kesengsaraan hidup yang dialami oleh rakyat mencetuskan penentangan terhadap penduduk Jepun. Jadi kita dapat bayangkanlah dari apa yang tertulis ni, kita dapat bayangkan pada waktu tu tentera Jepun, pemerintahan Jepun memang amat kejam terhadap masyarakat, terhadap penduduk rakyatnya. Jadi kita masuk ke pihak yang terlibat. Jadi yang pihak terlibat ni kita akan nampak 5 pihak lah. Yang pertama kita ada Regimen Askar Melayu, dan yang kedua ada penentangan MPAJA. Apa itu MPAJA ni? Saya dah tulis lah. Untuk pengetahuan korang, mungkin korang belum tahu kot apa ke. Saya tulis Malayan People's Anti-Japanese Army. Dan yang ketiga kita ada kerjasama MPAJA dan Force 136. Keempat kita ada kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA. Dan yang terakhir kita ada Force 136. Jom kita kenal lebih dalam apa semua benda ni. Jadi kita masuk ke slide yang terakhir. Jadi kita ada 5 tadi. Sorry, ada yang tersalah. Ni 5 sebenarnya. Kita ada 5 tadi. Jadi yang pertama Regimen Askar Melayu. Regimen Askar Melayu memiliki 2 batalion. Kedua Regimen Askar Melayu bersama dengan pasukan tentera British terlibat menentang pendaratan tentera Jepun di Kelantan, dan seterusnya dia terlibat dalam penentangan Jepun di Singapura. Jadi yang terlibat adalah, yang pertama adalah Regimen Askar Melayu. Dan dari gerakan tersebut, Panglima Pemerintahan Tentera British di Tanah Melayu menyifatkan semangat juang ini sebagai contoh keteguhan dan ketahanan yang menjadi suatu tradisi yang masyhur dan inspirasi kepada generasi yang akan datang. Kita boleh nampak lah dia punya keteguhan dan semangat dia, yang sehingga mungkin boleh jadi sebagai inspirasi kita pada masa sekarang. Dan seterusnya kita ada penentangan MPAJA. Penentangan MPAJA ini ditubuhkan selepas PKM bersetuju mewujudkan pasukan sukarela yang dilatih oleh British dalam kegiatan penentangan terhadap tentera Jepun. Seramai 165 orang anggota MPAJA diberi latihan di sekolah latihan khas di Singapura. Jadi memang tentera British memang bagi latihan khas lah untuk diorang. Jadi yang ketiga kita ada kerjasama MPAJA dan Force 136. Antara kerjasama pada bulan MPAJA memperolehi bantuan senjata, ubat-ubatan, kewangan dan latihan ketenteraan daripada tentera British. Jadi dari kerjasama ini, MPAJA dapat banyak tolongan, dapat banyak bantuan dari Force 136 untuk penentangan dia. Dan yang keempat kita ada kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA. Dan dari Parti Kuomintang ini dia menubuhkan suatu gerakan, iaitu Overseas Chinese Anti-Japanese Army atau OCAJA. Dia sama macam MPAJA yang dikenali sebagai Tentera Bintang 1.
yang bertujuan untuk menentang tentera Jepun. Jadi diorang samalah dengan MPAJA. Jadi diorang bersepakat ni cerita dia macam ni lah. Jadi yang terakhir kita ada yang nombor 5, kita ada Force 136. Force 136 mendapatkan latihan dari Sri Lanka dan India. Dan mereka didatangkan ke Tanah Melayu ni dengan cara apa ya? Korang tahu tak dengan cara apa? Dia datangkan dengan cara menggunakan kapal selam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menggunakan payung terjun dan diturunkan lalu lewat kapal terbang lah. Diorang terjun turun ke Tanah Melayu. Untuk apa diorang buat macam tu? Diorang untuk mendapat sokongan orang Melayu dan menubuhkan pasukan gerila anti Jepun. Jadi itu juga yang saya dapat jelaskan untuk bab ni. Dan saya dapat jelaskan pada perjuangan rakyat menentang penduduk Jepun. Sebab ni pun dah lama dah, betul tak? Korang bosan lah. Sekian saja. Jadi dah habis dah kita punya ni. Kita punya pembelajaran tentang perjuangan rakyat menentang penduduk Jepun. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang suka video ni, korang boleh like and share. Korang boleh like and share dan share ke kawan-kawan korang. Kalau boleh subscribe sekali, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.